أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan juga siang, semua ini merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yang menggunakan akal fikirannya. Mereka ini adalah orang-orang yang sentiasa mengingati Allah, sama ada ketika mereka berdiri, sama ada ketika mereka duduk, ataupun ketika mereka sedang berbaring, dalam keadaan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, bebaskan kami daripada azab api neraka. Surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam Al-Quranul Karim kita akan menemukan dua ayat. Yang pertama dipanggil sebagai ayatul makru'ah, iaitu ayat-ayat yang dibaca menerusi bacaan-bacaan dan juga alunan-alunan tilawatul Quran yang diperalunkan oleh kori-kori jemputan kita. Satu lagi ayat yang disebutkan dalam Al-Quran iaitu dipanggil sebagai ayat al-manzurah, iaitu tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah yang bukan sekadar kita baca menerusi Al-Quran, tetapi kita melihat, kita memerhati di luar Al-Quran terhadap apa yang Allah ciptakan sekeliling kita. Generasi ini, iaitu generasi yang bukan sekadar membaca Al-Quran, bukan sekadar yang melihat Al-Quran apakah baik-baik tulisannya, tetapi adalah generasi yang mereka berfikir selepas mereka membaca Al-Quran, lantas mereka berzikir kepada Allah. Maka generasi ini adalah generasi ulul albab. Barangkali kita pernah dengar ulul albab? Pernah dengar? Iaitu generasi yang berfikir dan juga berzikir. Mereka yang diberi akal fikiran, mereka mampu untuk berfikir dengan akal terhadap apa yang Allah cipta di sekelilingnya. Lantas mereka berzikir dan ingat, semakin mereka tunduk kepada Allah, semakin mereka membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam majlis seperti ini bukan sekadar kita mendengar ataupun menghayati alunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, tetapi kita perlu melatih diri kita untuk menjadi satu generasi yang bukan sekadar suka mendengar, tapi dalam masa yang sama dia menjadi orang yang berfikir dengan ayat yang Allah ceritakan. Sebagai contoh tuan-tuan, mari kita fikir pada malam ni, boleh atau tidak kita fikir sama-sama? Boleh? Macam tak boleh je? Boleh, insya-Allah. Okey. Contoh, dalam Al-Quran, Allah ada banyak tanya soalan kepada kita supaya kita melihat dan memerhati apa yang Allah cipta. Contoh, dalam surah Al-Ghashiyah, kita hafal surah Al-Ghashiyah? Allah pernah tanya kepada kita beberapa soalan, malah soalan itu dilontarkan kepada orang-orang yang engkar kepada Allah dan kepada Rasulullah. Dan soalan yang sama barangkali kita boleh tanya kepada diri kita, kerana Allah tanya kita. Allah tanya, auzubillahi minasyaitanirrajim, أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
fadzakir innama anta mudzakir. Allah tanya, tidakkah kamu memerhatikan ataupun tidakkah orang-orang yang engkar itu memerhatikan bagaimana kami menciptakan unta? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kalau generasi ulul albab, kita bukan sekadar membaca ayat ini, tetapi kita mengajak diri kita untuk sama-sama memikirkan ayat ini. Allah suruh kita melihat perihal unta diciptakan. Bagi kita generasi ulul albab, kita bukan sekadar tengok unta, kita bukan sekadar nampak bonggolnya, kita bukan sekadar nampak kakinya yang kecil berbanding badannya yang besar. Semua itu ada tanda kekuasaan yang Allah nak tunjuk kepada kita. Kalaulah kita pernah belajar sebelum ni, unta dia hebat sebagai contoh, dia ada bonggol, dia boleh menyimpan air, dan dengan air yang dia ada, dia boleh berjalan selama hampir 7 ke 9 hari dengan sekali dia minum. Itu yang kita nampak. Tetapi Allah suruh kita melihat unta pada keseluruhannya. Kenapa bulu matanya tebal, kenapa bibirnya tebal, kenapa giginya jarang, kenapa badannya besar tapi kakinya kecil, tapak kakinya besar. Allah suruh kita perhatikan. Sesedari sekalian, tuan-tuan dan perempuan, dalam surah yang sama Allah tanya soalan yang kedua. Selepas Allah tanya kita bagaimana unta diciptakan, Allah tanya kepada kita, wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Tidakkah kamu perhati bagaimana langit Allah tinggikan? Bagaimana Allah membina langit tinggi, tinggi dan lebih tinggi, tuan-tuan. Barangkali kita baru saja melalui bulan Rejab yang kita dihidangkan dengan pelbagai peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, yang ada juga diceritakan kepada kita tentang keluasan langit yang ada pada hari ini, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu berapa jauh langit pada hari ini? Tahu atau tak tahu? Kenapa tidak tahu? Allah tanya kita 1400 tahun yang dulu. Tidakkah kamu memerhatikan bagaimana kami meninggikan langit? Generasi ulul albab yang bukan sekadar membaca Al-Quran, bukan sekadar mendengar Al-Quran, tetapi dia mampu memikirkan apa yang Quran cerita. Sebagai contoh, bila Allah tanya wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Bila Allah tanya kepada kita, wahai manusia, tidakkah kamu memerhatikan, tidakkah kamu pernah terfikir untuk kamu kaji bagaimana langit itu kami tinggikan? Tuan-tuan dan perempuan sekalian, sebagai contoh, saya bagi contoh kepada kita pada hari ini. Kalaulah ada yang membaca beberapa teori-teori fizik sebagai contoh, yang cerita tentang keluasan langit, barang siapa yang membaca buku-buku ataupun jurnal-jurnal yang menceritakan tentang ilmu astronomi, ilmu kaji bintang, ilmu alam semesta, kita akan jumpa banyak penemuan sains pada hari ini yang cerita pasal keluasan langit. Sebagai contoh, dalam beberapa teori ada dikatakan bahawa langit ataupun objek yang terakhir dijumpa di langit adalah jaraknya dengan bumi 667 juta tahun cahaya. Macam mana nak kira tu? Generasi ulul albab, dia akan berfikir dengan ayat ini. Bila Allah tanya kepada kita, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, tidakkah kamu memerhati bagaimana langit ditinggikan? Maka kita kena kaji benda tu. Dan kita tidak perlu susah, kerana pada hari ini semuanya telah dikaji oleh pakar-pakar dalam bidang astronomi ini. Sesedari tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian, Allah tanya soalan yang berikutnya untuk generasi ulul albab. Selepas Allah tanya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Allah tanya, tidakkah kamu mengkaji, kamu memerhati tentang bagaimana gunung ganang kami tegakkan, kami jadikan dia sebagai foundation, sebagai pasak bagi bumi? Tidakkah kita perhatikan, tidakkah kita mengkaji apakah fungsi gunung ganang? Yang hari ini banyak gunung ganang diratakan, dihancurkan. Dan maka sebab itu kita kena fikirkan apa tujuan Allah mencipta gunung dan juga ganang pada hari ini. Dan Allah tanya juga soalan yang sama kepada kita, tidakkah kamu mengkaji bagaimana bumi itu kami hamparkan? Kalau kita berpeluang tuan-tuan untuk keluar daripada bumi sebagai contoh, kita akan melihat bumi itu bulat. Dan pernah tak kita berjalan dalam bumi, kita rasa nak terbalik ke bawah? Kita tidak pernah. Atau pernahkah kita terbayang bila kita tengok bumi yang di sebelah bawah, contoh bila kita tengok satu globe ataupun bumi itu, bagaimana negara yang dekat bawah tu? Adakah mereka berjalan terbalik, kita dekat atas? Maka bila mana Allah mengatakan kami hamparkan bumi, semua orang berjalan pada tanah yang rata walaupun sifat bumi itu bulat. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ini barangkali yang disebutkan oleh para ulama tentang Al-Quran memiliki 2 ayat.
iaitu ayatul makru'ah, iaitu ayat yang kita baca melalui pembacaan Al-Quranul Karim, dan yang kedua dipanggil ayat al-manzurah, iaitu tanda-tanda kekuasaan yang kita mesti lihat di luar Al-Quran berdasarkan penciptaan langit dan juga bumi. Tuan-tuan, setakat sekarang ni dah dapat ke belum? Generasi ulul albab dah dapat ke belum? Siapa generasi ulul albab? Iaitu generasi yang berfikir dan juga berzikir kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka atas dasar itu, bila mana kita menjadi generasi ulul albab berdasarkan ayat 191 surah Ali Imran, bila mana Allah kata generasi ini adalah generasi yang sentiasa ingat Allah, sama ada dia berdiri ke, sama ada dia duduk ke, sama ada dia berbaring sekalipun, dia tetap akan mengingati Allah, dan juga dalam masa yang sama dia akan mengkaji, memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pernah tak kita naik krus satu kapal, berlayar di lautan? Apa yang menyebabkan kita bila kita duduk di lautan, kita berlayar di lautan, kita melihat laut, yang mengingatkan kita kepada Allah? Bagi generasi yang bukan ulul albab, dia sekadar duduk atas kapal, menikmati angin, bersembang kosong dan seumpamanya, melihat ikan dolphin yang mengiringi kapal layar dia. Tetapi bagi generasi ulul albab, bila dia melihat laut, dia terfikir mungkin satu ayat dalam surah Ar-Rahman contoh, yang menceritakan tentang laut. Ya Allah pernah nyatakan, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bila Allah cerita pasal laut, kita memikirkan laut dan kita teringat surah Ar-Rahman, ya Allah mempertemukan laut, tetapi laut itu sentiasa tidak bercampur. Dan hari ini terbukti tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Justru apa yang ingin saya sampaikan kepada kita yang merupakan generasi Al-Quran, bukan sekadar kita mendengar, bukan sekadar kita membaca, tapi Al-Quran adalah untuk kita perhatikan tanda-tandanya di luar hasil daripada Allah. Apa yang Allah ciptakan kepada kita, justru jadilah kita generasi Al-Quran dan juga generasi ulul albab. Saya tutup dengan satu ayat menerusi surah Al-A'raf. Allah menyatakan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kami jadikan neraka Jahannam itu dipenuhi oleh jin dan manusia. Mereka ada hati, mereka tidak memikirkan kejadian langit dan bumi, kebesaran Allah. Mereka ada mata, mereka tidak melihat ayat-ayat keterangan dan juga kekuasaan Allah. Mereka ada telinga, tapi mereka tidak mahu mendengar ayat-ayat dan juga nasihat agama yang disampaikan melalui Rasul dan juga lidah-lidah Al-Quran. Justru mereka itu diumpamakan seperti binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternakan, dan mereka itulah adalah orang-orang yang lalai. Itu saja daripada saya. Semoga kita menjadi generasi Al-Quran dan juga generasi ulul albab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.